Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya Muhammad Alif Aiman bin Hazri menemu metrikan di 2023-110-6768 akan membentangkan berkenaan dengan kerja polis dengan juvana. Jadi, apa sebenarnya skop kerja polis apabila kita kaitkan dengan perbuatan juvana ni? Okey, jadi polis diharap memastikan kawasan tersebut selamat untuk orang awam. Misalnya kalau ada berlaku sesuatu kekecohan, ada berlaku sesuatu gangguan terhadap orang awam tersebut, jadi polis perlu cakna dan perlu jaga kawasan tersebut dengan selamat. Tindakan polis terhadap juvana ditujukan kepada penguatkuasaan undang-undang apabila kanak-kanak terlibat dalam jenayah seperti menyerut saku, mengemis atau merompak. Pelanggaran undang-undang yang kurang serius seperti kekecohan, gangguan keamanan dan kecurian kecil boleh dikenalikan di jalanan dengan pegawai menggunakan budi bicara mereka mengenai pendekatan terbaik untuk diikuti. Jadi ini merupakan salah satu orang kata skop kerja yang polis akan lakukan jikalau macam ada gangguan yang tidak begitu serius, kekecohan yang begitu kecil. Jadi polis ni akan buat apa? Polis ni akan bawa pesalah laku tu duduk mungkin di tepi jalan, akan berlaku budi bicara, perbincangan dan akan berlaku macam teguran ataupun orang kata macam pendekatan yang orang kata baik lah untuk pesalah tu, dan kemudian polis akan beredar lah macam tu. Ada budi bicara. Okey, bidang utama usaha polis dalam menangani juvana termasuk penemuan dan penyiasatan delinkuensi, pelupusan kes dan perlindungan juvana. Seterusnya, sikap penduduk masyarakat terhadap salah laku juvana akan memberi kesan kepada cara polis bertindak balas terhadap pertemuan dengan juvana di mana mereka boleh menggunakan pertimbangan budi bicara. Okey, yang ni yang macam saya terangkan sebentar tadi. Okay, tapi yang ni kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan bagaimana sesuatu sikap penduduk masyarakat tu dia memberikan orang kata kesan terhadap akan adanya budi bicara atau tidak dalam orang kata satu pertemuan polis dengan pesalah delinkuensi tu. Macam contohlah saya bagi macam kalau sesuatu kawasan tu dia orang kata masyarakat dia tak, bukanlah kita kata tak mengendahkan, tapi dia tak memandang macam sesuatu kekecohan yang berlaku tu serius. Jadi apa yang polis ni akan buat, jadi dia mungkin dia punya tindak balas dia juga tidak begitu serius. Okay, kalau dia jumpa pesalah laku delinkuensi tu, polis tu mungkin akan buat budi bicara, akan orang kata akan menegur macam tu. Jadi dia akan buat macam tindak balas yang ringan-ringan sahaja. Tetapi kalau sesuatu masyarakat tu dia memandang serius lah, orang kata sesuatu salah laku yang berlaku kat kawasan dia, jadi polis pun akan membuat gerak kerja yang serius lah. Macam contoh, mungkin budi bicara akan berlaku tapi budi bicara yang tegas, dan orang kata kalau teruk-teruk akan dibawa ke mahkamah lah perkara ni. Orang kata kalau sesuatu masyarakat tu berikan satu tindak balas yang serius lah terhadap orang kata salah laku delinkuensi yang berlaku di kawasannya. Okey, seterusnya, dapat memahami situasi yang dilalui oleh pesalah delinkuensi. Jadi orang kata kalau berlaku budi bicara ni, polis akan tanya dulu, okay, apa sebenarnya yang berlaku kepada diri pesalah delinkuensi itu, macam dia punya background, dia punya latar belakang, dia punya orang kata cerita-cerita silam yang membolehkan pesalah delinkuensi ni nak buat delinkuensi ni, perkara yang orang kata melanggar orang kata peraturan ni. Okay, seterusnya, pihak polis perlu melatih diri untuk meneliti orang. Setiap orang yang ditemui setiap hari memaparkan petunjuk tentang siapa mereka. Jadi polis perlu ada satu skill yang mana mereka kalau tengok orang ni, mereka dah tahu dah orang ni macam mana. Macam tu. Jadi orang kata skill ni amat penting lah. Macam contoh, nak tahu macam pesalah delinkuensi ni tengah kelentong polis tu ke, tengah menipu polis tu. Jadi skill ni amat penting.
Dan seterusnya, pengalaman dunia boleh diperolehi bukan sahaja melalui kerja polis tetapi melalui kerja sosial, percubaan atau kerja paruh dan pelbagai disiplin lain. Jadi orang kata skill-skill ni orang kata boleh diperoleh lah oleh polis ni berdasarkan macam kerja polis, macam kerja sosial, percubaan ataupun kerja paruh. Dan macam-macam kerja lagi lah yang polis ni dapat gilap skill dia untuk digunakan apabila dia bertemu dengan pesara dia kongsi ni lah. Okey, jadi bercakap soal dengan kerja paruh. Jadi apa kerja paruh ni? Okay, saya ada sediakan sedikit penerangan lah kat belakangnya. Jadi nota tepi, umumnya parul ni bermaksud pelepasan yang diberikan kepada seseorang banduan untuk menjalani sebahagian hukuman di luar penjara di bawah penguasaan pegawai parul. Okay, jadi yang itulah apa maksudnya parul dan pegawai parul. Okey, seterusnya sedikit maklumat tentang diri saya lah. Okay, jadi dibentangkan oleh diri saya iaitu Muhammad Alif Ahmad bin Hazri. Okay, yang ni gambar saya. Okay, seterusnya saya rasa sampai di sini sahaja. Okay, saya punya pembentangan. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.